Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua. Okay, hari ini kita live awal. Kita live pukul 12 memang tepat lah. Untuk siapa yang baru nak makan tu, korang boleh pergilah makan. Dah pukul 12 waktu rehat. Okay, kita minum air dulu Okay, yang mana baru join tu saya ucap dengan terima kasih sebab yang baru join live. Okay, siapa ni? Muhammad Hakim, comel botol abang. Terima kasih. Tak ada botol lain, dek. Okay, untuk hari ni kita akan bincangkan berkaitan dengan sifat kita sebagai seorang yang berjaya. Yang berjaya. Apa yang sikap yang kita perlu ada sebelum kita berjaya. Okay, yang baru join terima kasih. Hai Marezar. Okay, terima kasih sebab join live ni. Okay, sebagai seorang yang berjaya, kita kena ada sifat ataupun sikap macam ni yang saya bakal akan cakapkan sebentar lagi lah. Okay, untuk hari ni kita ada macam nak kongsi kira macam ilmu lah berkaitan dengan bisnes lah. Dia berkait dengan bisnes. So korang boleh praktikkan benda ni dekat dalam kehidupan korang lah. Sama ada macam korang nak buat perniagaan kecil-kecilan ke, ataupun selain daripada perniagaan pun boleh juga praktikkan sebenarnya benda ni. Ataupun dalam kerja korang korang boleh praktikkan. Okay, okay. Yang sifat yang saya akan cakap orang di luar sana tu, supaya dorang lebih bermotivasi dan dorang akan rasa lebih, oh kenapa aku tak rasa macam ni dulu, kenapa aku tak pernah terfikir pun. Tips-tips yang bakal saya bagi ni untuk korang punya kehidupan yang bukan kehidupan yang akan datang kehidupan yang yalah sekarang ni lah, kehidupan yang nak nampak harmoni. Okay, okay. Yang masih setia tu saya ucapkan terima kasih sebab masih setia dengan saya. Saya harapnya setia sampai ujung nyawa lah. Bukan ujung nyawa, sampai habis live lah. Okay, okay. Yang untuk tips yang pertama yang saya akan bagikan, bangku ni kecil sangat. Bangku ni yang kecil, saya ni kecil juga. Okay, untuk tips yang pertama, sikap yang perlu ada untuk seorang usahawan tu. Yang pertama, sentiasa yakin. Okay, yang pertama mesti ada prinsip diri. Prinsip diri ni dia macam satu ayat pun, ataupun macam kita punya pegangan lah. Tak kisahlah dari segi apa pun, pepatah ke, dari segi ayat ke, korang kena ada lah. Macam contoh lah, kalau macam orang dulu-dulu kan, orang Sarawak mungkin, ataupun Sabah, rasanya Sarawak, sebab yang kata-kata semangat, agi hidup, agi gelaban apa semua tu kan. So bila bila ada kata-kata semangat dalam hidup kita, kita rasa kita bermotivasi lah untuk teruskan kita punya kehidupan seharian. Contoh, hari ni aku nak berjaya, aku nak tangani sifat tertekan ataupun kita punya emosi. Aku nak kawal emosi aku supaya hari ni aku akan sentiasa positif, sentiasa bahagia, tenang hati. So bila kita dah setkan dekat dalam kita punya fikiran macam tu, kita hari ni nak bersikap positif. So dia akan secara automatik kita punya tindakan tu dia akan ke arah positif lah. Sebab kalau ikutkan pakar psikologi daripada negara barat lah, dia mengatakan kalau apabila wujud rasa mengenai satu perkara, tindakan akan memberi respon terhadapnya. Okay, sama juga macam saya cakap tadi. Bila kita rasakan hari ni kita nak bersikap positif, kita tak nak ada pun negatif-negatif dalam hari ni. Bila kita dah set, setiap pagi kita akan mind kita, hari ni aku nak mendengar arahan, hari ni aku nak buat apa. Terpulang kat korang punya kehidupan lah.
Sebab kehidupan kita kan berlainan kan. So ada yang kerja tu, okay, hari ni aku nak siapkan semua kerja, aku tak nak tangguh. So kita akan buat lah semua kerja tu tanpa ada rasa macam tangguh, ataupun kita dah nak belajar, okay, hari ni kita nak belajar sungguh-sungguh, aku tak nak kena marah dengan cikgu. Okay, yang mana yang sebab yelah, hari ni ada yang sekolah start esok. Okay, yang esok kan, esok sekolah akan bermula bagi tingkatan 5 dengan tingkatan 6. So yang mana yang tingkatan 5 dengan tingkatan 6 tu korang boleh praktikkan juga benda ni kat dalam korang punya pembelajaran. Okay, memandangkan korang dah cuti dalam 3 hingga 4 bulan, hampir 4 bulan, korang kena set lah kat dalam fikiran korang tu. Yang bagi SPM, korang kena set, okay, hari ni aku nak rasa macam belajar bersungguh-sungguh lah. Nak belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat. Sebab yelah, korang tak nak ada macam kesusahan lah pada masa akan datang. Bila korang main-main, korang dah cuti terlampau lama, lepas tu korang main-main lagi dalam pelajaran, korang rasa macam yelah, tak berbaloi lah. Kalau kerajaan pun nak buka sekolah, kalau korang pun belajar main-main, tak guna lah. Kalau kerajaan tengok anak bangsa. Tapi bila korang tak set dekat dalam korang punya mind yang korang nak berjaya, so benda tu sisi lah. Okay, korang ada korang kena ada juga, okay, kata-kata semangat. Tak kisahlah, okay, hari ni aku nak have fun, aku nak kerja biasa-biasa je, hari ni aku nak positif. So bila korang dah rasa macam tu, hari ni aku nak senyum kat semua orang. Bila korang dah rasa macam tu, korang akan buat benda tu. Okay, okay, untuk yang sifat yang kedua pula, korang kena sentiasa yakin dengan diri sendiri. Ini penting lah. Okay, betul kata Mari Azhar. Okay, memang betul. Okay, korang kena yakin lah dengan diri korang. Sebab yelah, diri korang, siapa lagi yang tak yakin, yang akan yakin dengan diri korang selain daripada korang punya diri sendiri. Bila korang pun tak yakin dengan diri orang, dengan diri korang, apa lagi orang lain tu? Orang lain tu dia takkan yakin dengan korang punya diri, korang punya kemampuan, korang punya kiranya macam kebolehan. Orang lain takkan yakin lah, sebab yalah, diri korang sendiri tak yakin. So bila korang yakin dengan diri sendiri, korang ada yang prinsip. Bila korang dah ada prinsip tu function dia, kalau korang ada prinsip tapi korang tak yakin dekat diri sendiri, tak guna juga. Sebab kalau korang ada prinsip tapi korang punya keyakinan diri tu tak ada, macam mana korang jadi orang yang berjaya? Macam mana korang nak orang cakap nak jadi seseorang yang berani untuk mencapai satu matlamat dalam hidup korang lah. So bila korang ada keyakinan diri, korang yakin dengan diri, so benda tu dia akan memberi impak yang positif lah dekat korang. Sebab apa? Sebab bila setiap orang yang berjaya ni kan, saya nak bagi tahu lah, setiap orang yang berjaya ni dia pernah merasai kegagalan. Sebab yelah, tak semua orang yang baru jalankan bisnes terus berjaya. Tak semua orang yang baru belajar terus dapat A. Tak semua orang macam tu. Tak semua orang ada IQ dan pemikiran macam tu. So yelah, sebab kita manusia takkan lepas daripada kekurangan tu lah. So bila korang rasa macam yang berjaya lah, rasa macam dia dah berjaya, boleh lah, tapi sebenarnya dia dulu pernah gagal. Okay, so kalau korang menghadapi satu kegagalan, maknanya korang akan dapat nampak jalan untuk keluar daripada masalah korang tu. Bila korang ada satu masalah kan, korang duduk berfikir sejenak, okay, macam mana korang nak selesaikan masalah ni, macam mana korang nak nak yakinkan diri korang yang korang boleh. So bila korang dah buat macam tu, korang dah rasa macam tenang,
So korang akan berfikiran dengan waras lah. So bila dah berfikiran waras, okay, korang boleh apa ni, dapatkan satu jalan penyelesaian tu. Okay. Untuk yang ketiga, okay, minta bantuan orang lain. Okay, manusia ni dia tak boleh hidup seorang-seorang, dia kena ada bantuan daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kalau macam contoh kita sedih ke ataupun kita dalam masalah kan, kita akan simpan dalam hati. So dia akan ada efek lah dekat kita punya apa ni, kita punya emosi, kita punya tingkah laku. Sebab bila kita dah simpan, kita dah terlalu lama pendam, tak ada orang yang kita akan share. So benda tu dia akan jadi macam tak elok lah untuk kita punya kesihatan. Dia boleh menjejaskan kita punya kesihatan. So bila korang minta bantuan daripada orang lain, at least orang lain tu dia boleh membantu. Macam contoh, korang nak buka satu bisnes ataupun perniagaan, korang perlukan orang bawahan, korang perlukan business partner, korang perlukan ilmu. So setiap orang ni dia ada kepakaran yang berbeza. Kenapa bos tu, kenapa kalau orang atasan dia tak buat kerja-kerja orang bawah? Sebab mungkin dia ada kepakaran, tapi dia kadang-kadang dia tak semahir. Sebab dia tak fokuskan kepada satu, dia fokus kepada semua. So sebab tu perlunya macam organisasi yang orang cakap sistematik lah. Bila kita saling membantu antara satu sama lain, InsyaAllah kita boleh berjaya dekat dalam hidup kita. Kita boleh mencapai cita-cita kita, kita boleh dapat apa yang kita nak selama ni. So bila korang apa ni, minta bantuan orang lain, InsyaAllah orang lain tu dia akan menolong lah apa yang kekurangan kita, apa yang kita tak mahir. Di situ korang boleh belajar macam mana nak uruskan satu perniagaan ataupun satu urusan. Boleh buat sama-sama. Okay. Okay, untuk yang masih setia, saya ucapkan terima kasih sebab masih setia lagi dengan live saya ni. Walaupun waktu ni mungkin ada yang tengah makan, ada yang nak kata solat belum lagi lah, ada yang ada yang tengah tengok-tengok jam, bila nak rehat. So korang tak fokus lah untuk video ni kan. So apa yang saya cakap ni mungkin akan membantu untuk korang lah pada masa akan datang. Sama ada korang dapat praktikkan ke dekat dalam hidup korang. Okay. Untuk yang seterusnya, pilih siapa kawan anda. Okay, dalam satu perniagaan ni ataupun kehidupan anda, kita mesti ada kenal ramai orang, ramai jenis lah senang, jenis manusia yang banyak sangat dia punya tingkah laku. So bila kita kenal ramai orang yang banyak tingkah laku ni, kita kena pandai dalam memilih. Pandai memilih kawan, ataupun korang boleh pilih kiranya macam orang yang boleh dipercayai lah untuk korang sharekan ataupun korang luahkan korang punya perasaan, ataupun boleh minta pendapat dia, kemahiran dia. So bila korang kena cari lah orang yang boleh semaikan nilai yang positif dekat dalam diri korang. Sebab nilai positif ni dia bagus lah untuk diri korang. Okay, macam contoh, kalau korang down kan, kalau korang down rasa macam tertekan sangat, so korang perlukan lah untuk seseorang yang memberi nasihat kepada korang, supaya korang tak murung, tak rasa sedih lama-lama. So bila ada orang yang macam ni, kita akan rasa macam tenang, kita akan rasa macam yalah, kita bahagialah bila ada orang yang macam ni. Okay. Sebab bila kita share satu masalah tu dekat seorang, tak kisah dari segi bisnes ke, dari segi jalan hidup kita, kita share, lepas tu orang tu akan bagi pendapat dia, tak apa, ini semua ujian. Okay, tak apa, aku yakin dengan diri kau, kau boleh buat. So bila kita ada orang yang selalu bagi kita nilai-nilai yang positif,
So kita secara automatik kita boleh menjadi seorang yang positif kita tak terlampau orang cakap memikirkan sangat apa yang masalah yang kita hadapi tu. Kira macam tak stres sangat lah. Okay, yang untuk yang seterusnya, korang kena ambil risiko. Okay, risiko ni dia penting sebab apa? Sebab kalau kita tak ada risiko, jalan untuk menuju kejayaan tu dia sangat sempit. Sebab kalau contoh seseorang tu dia baru lagi join business, dia baru lagi ambil menceburkan diri dalam perniagaan, dia akan menghadapi pelbagai rintangan lah. Sebab yalah perniagaan baru kan. So bila korang ambil peluang, ambil risiko yang ada tu, so insyaAllah korang boleh berjaya. Sebab bila kita kira macam ada perancangan, bila kita setkan perancangan kita tu dalam kita punya perniagaan, contohlah kita kita nak buka satu perniagaan. Lepas tu kita tak berani nak keluarkan modal, kita tak berani nak ambil apa-apa orang cakap kira yang macam rakan kongsi ataupun nak beli barang, kita tak berani. So perniagaan tu akan jadi macam sebagai satu kata-kata. Just kita nak buka perniagaan, kita nak buka tapi tak buka-buka. Sebab apa? Sebab kita tak nak ambil risiko. So bila kita ambil risiko, kita jalankan satu perniagaan tu, bila kita keluarkan modal, so kita kena manage modal tu. Kita kena ada satu sistem yang sistematik lah, satu perancangan biar kita punya pelaburan tu tak orang cakap tak gagal lah. Bila kita ada perancangan, kita berani ambil risiko, korang punya perniagaan tu insyaAllah akan berjaya pada masa akan datang lah. Mungkin ambil masa lah. Yelah sebab tak semua orang yang berjaya tu dia akan berjaya dalam masa yang singkat. Cari kalau korang buat macam main skim cepat kaya, itu mungkinlah korang akan berjaya dalam masa yang singkat, korang akan kaya dalam masa yang singkat. Itu pun kalau betul skim tu. Kalau tak betul, rugi sia-sia je. Okay, so risiko ni penting untuk kita sebagai peniaga. Kita kena ambil lah risiko. Dalam kehidupan kita pun kita kena ambil risiko. Okay, macam contoh kita nak melakukan satu perniagaan kan, kita nak berjaya, kita sambung belajar, kita belajar elok-elok, kita ambil risiko risiko macam kita nak kena tanggung kos pembelajaran kita lagi. Tapi dari samping yang sama kita usahalah. Kita usaha sampailah kita habis belajar. Lepas tu korang dapat kerja. So bila dah dapat kerja, korang kena usaha lagi. InsyaAllah korang akan berjaya lah. Ataupun korang boleh buka macam perniagaan sendiri yang mana ada ilmu pasal perniagaan tu. Okay, sebut tentang ilmu pengetahuan berkaitan dengan perniagaan. Okay, sini saya nak bagi satu berita gembira buat para ejen ataupun dropship ataupun sesiapalah yang bakal nak jadi usahawan tu. Okay, kita akan buka satu kelas di Zoom. Okay, kelas tu adalah secara percuma, tak perlu pun bayaran. Korang akan dapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan perniagaan. Korang dapat tahu tips macam mana nak jalankan perniagaan. Korang kat situ korang boleh belajar. So siapa yang nak join nanti untuk kelas Zoom pada hari Jumaat ni, korang boleh nanti DM ataupun tekan link nanti dekat bawah ni untuk korang join lah. Okay, bila kelebihan untuk kelas online ni, sebab apa? Sebab yalah bila korang join, korang dapat ilmu tu secara percuma. Okay, ilmu ni sebenarnya daripada kalau korang kenal Azizan Osman, bila ilmu dia pasal perniagaan sangat luas, sangat senang difahami. So bila korang dapat peluang ni, so saya harap korang dapat lah macam hargailah peluang yang ada. Korang join lah kelas ni.
Just korang buka Zoom nanti, lepas tu korang akan dengar je. Okay. Lepas tu siapa yang nak jadi agent ataupun dropship untuk Cik Ani Cookies, korang boleh tekan link dekat bawah nanti untuk saya dapatkan maklumat untuk dan detail peribadi supaya kita tahulah siapa yang berminat untuk jadi. Okay. Keuntungan dia memang sangat lumayan lah. Sangat lumayan untuk terutamanya bagi golongan yang terpelajar, golongan pelajar-pelajar ni sangat lumayan untuk buat side income. Bila kita ada side income, kita senang untuk kita kira macam yalah buat pembelanjaan harian kita. Kita tak mengharapkan keluarga sebab yalah kita ada pendapatan sendiri kan. Jadi yang mana-mana yang berminat tu, korang boleh join sebagai agent ataupun dropship Cik Ani Cookies Ranger. Nanti korang join, kita akan ajar lah daripada korang tak tahu apa-apa sampailah korang mahir dalam urusan jual beli ataupun urusan pemasaran berkaitan dengan perniagaan. Okay. Okay, setakat ni saya rasa itu saja untuk live hari ni. Kita akan jumpa lagi pada live seterusnya. Okay. Sekian, terima kasih.